Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan pada seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berpeluang dalam satu wacana untuk membincangkan seorang tokoh bernama Tan Sri Ainuddin Wahid, iaitu Naib Chancellor yang pertama bagi UTM dan juga pengasas UTM. Pada hemat saya, sebagai kalau kita lihat mengukur dari segi institusi, beliau adalah negarawan dalam konteks UTM. Sebab beliau telah mentransformasikan Technical College atau Maktab Teknik kepada Institut Teknologi Kebangsaan dan seterusnya kepada UTM pada tahun 1975. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dengan 3 orang ahli panel pembicara yang kita jemput khas bagi membicarakan sebuah buku Ainuddin Pejuang Degil Melayu, tulisan Puan Sri Fatini Yaakob, karyawan tamu UTM yang tebalnya 472 muka surat. Dan alhamdulillah Puan Sri Fatini telah berjaya menghasilkan satu penulisan biografi yang agak mendalam tentang ketokohan Tan Sri Ainuddin Wahid. Walaupun pada peringkat awal beliau begitu sukar untuk mendapatkan maklumat daripada Tan Sri, sebab Tan Sri banyak berahsia kerana tidak mahu memeriahkan banyak sumbangan dia kepada pembangunan UTM. Begitulah hebatnya seorang tokoh bernama Ainuddin Wahid, Pejuang Degil Melayu. Cuma nanti saya akan jelaskan sebagai editor buku ini, degil di sini bukan bermaksud negatif, tetapi kekuatan yang ada pada dan idealisme yang ada pada Tan Sri untuk menjayakan sebuah universiti bernama Universiti Teknologi Malaysia. Jadi untuk seterusnya saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel kita pada pagi ini. Yang pertama ialah yang berbahagia Profesor Dr. Ismawi Haji Zain, Profesor Emeritus Dr. Ismawi Haji Zain yang pernah bertugas di UTM sejak tahun 1982. Malah Profesor Ismawi mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan tokoh yang kita bincangkan pada pagi ini. Dan untuk makluman, Profesor Ismawi mempunyai pengalaman akademik yang luas, malah bersifat global sampai ke Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Dan untuk makluman tuan-tuan, Profesor Ismawi juga pernah dipinjamkan ke Universiti Islam Antarabangsa dan menjadi antara tokoh yang turut membangunkan Universiti Islam Antarabangsa di Gombak. Dan pada akhirnya beliau telah berkhidmat sebagai ketua eksekutif di Al-Madinah International University di Shah Alam, dari cawangan di Shah Alam. Ini satu latar belakang yang hebat bagi seorang tokoh bernama Profesor Emeritus Dr. Ismawi Haji Zain. Yang kedua, tokoh yang tidak asing lagi untuk meneruskan legasi kepimpinan Allahyarham Tan Sri Ainuddin Wahid, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Wahid Umar selaku Naib Chancellor. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang kejuruteraan struktur di Fakulti Kejuruteraan Awam. Malah secara peribadi beliau mempunyai hubungan dengan Allahyarham Tan Sri Ainuddin Wahid atas dasar hubungan antara guru dan pelajar ketika menuntut dalam bidang kejuruteraan awam. Dan Profesor Datuk Dr. Wahid merupakan Naib Chancellor kita yang ke-6 sekarang, dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kejuruteraan profesional, dan mempunyai sumbangan yang begitu besar. Sekarang sudah masuk tahun yang ke-7 sebagai Naib Chancellor di UTM. Satu sumbangan yang hebat daripada tokoh kepimpinan kita. Dan tokoh ketiga kita ialah mewakili generasi muda yang dibawa khas daripada Fakulti Sains Jabatan Kimia, tapi beliau sekarang sedang bercuti di Terengganu. Yang berbahagia Dr. Muhammad Bakar, seorang prolifik dalam bidang penulisan, alumni UTM dan merupakan penolong dekan dalam bidang pendidikan berterusan dan transnasional, iaitu Fakulti Sains. Beliau telah mula berkhidmat dengan UTM sejak 2002 dan kini merupakan pencerah kanan di Fakulti Sains. Dan
pengalaman akademik yang cemerlang itu, walaupun baru muda lagi, telah menerima berbagai anugerah dalam perkhidmatan di UTM. Itu satu kejayaan besar bagi seorang tokoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adalah lebih baik dan lebih afdal kiranya atas dasar kita menghormati Allahyarham Tan Sri Aidin Wahid, kita hadiahkan Fatihah kepada Allahyarham. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada ahli panel, kita ada beberapa susun acara. Pada peringkat yang pertama ni, saya izinkan setiap ahli panel boleh bercakap dalam 15-20 minit, dan lepas itu akan disusuli dengan soalan-soalan yang kita buka pada umum, supaya penglibatan umum tu nampak kita dalam program kita pada pagi ini. Itu yang ingin saya jelaskanlah. Sebab biasanya kita nak memberi peluang yang lebih luas kepada halayak untuk bertanya secara langsung dengan tokoh-tokoh yang kita jemput pada pagi ini. Bagi ahli panel yang pertama, Profesor Emeritus Dr. Ismail Haji Zain, beliau adalah orang yang paling banyak pengalaman dengan Allahyarham Tan Sri Aidin Wahid. Sebab beliau mula bertugas 82 di UTM, dan sebab itu untuk makluman semua, UTM kampus Kudai telah dirasmikan pada 16 September 1985. Jadi tentulah saya kira tokoh yang kita jemput ini mempunyai pengalaman yang secara langsung yang tak ada pada orang lain. Yang ini sebab tu saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Profesor Emeritus untuk berkongsi pengalaman dengan halayak kita ni untuk memerihalkan tentang ketokohan Tan Sri Aidin Wahid dalam membangunkan UTM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Prof. Kasim, dan terima kasih kerana menyebut saya untuk percakapan ini. Ini saya rasa peluang yang untuk saya satu penghargaan yang sangat besar daripada UTM untuk menyebut saya, sebab Tan Sri Aidin ini adalah insan yang special untuk saya, dan tentunya dia juga special untuk ramai orang lah, sebab apa yang dihasilkan oleh UTM sekarang ni telah merubah lanskap industri di Malaysia dalam banyak bidang, terutama sekali bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangunan. Jadi pelibatan saya dengan UTM tentunya lebih awal daripada 82, sebab saya merupakan pelajar yang pertama graduate daripada Fakulti Alam Bina waktu itu. Saya orang yang pertama naik pentas daripada Fakulti Alam Bina untuk mendapat scroll sebagai graduan yang pertama. Jadi kalau di universiti saya merupakan batch yang kedua lah, sebab Alam Bina batch yang pertama. Dan saya terlibat dengan jadi pensyarah, mula-mula pensyarah menurut pensyarah lah tahun 78 sebelum saya menjadi pensyarah tahun 82. Jadi penglibatan saya sebelum terlibat dengan secara formal dalam pembangunan dengan universiti adalah sebagai seorang guru dan anak murid lah. Kita pandang Tan Sri ini sebagai satu bukan saja guru, tapi waktu tu kita orang panggil dia bapa, sebab dia merupakan seorang pendidik yang bukan memainkan peranan sebagai seorang guru sahaja, tetapi dia mesra dan mengambil kisah tentang masalah dan kebajikan pelajar. Semua malam-malam dia datang ke studio, kadang-kadang kita tengah buat design, dia datang tengok dan sebagainya, dan ataupun siang-siang hari dia akan lalu di koridor dan bertanya-tanya dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah rezeki Allah SWT bagi saya dilantik sebagai staf UTM, dan di waktu itulah saya
kata orang mula mengenal dia dengan lebih dekat lah, lain daripada sebagai seorang student. Sebab waktu student tu saya jadi aktivis, tapi sebagai staff saya mengenal apa dia, apa ni kata orang tujuan dan hajat dia dari kata orang berkaitan dengan pembangunan UTM lah. Jadi pada tahun 80 akhir 83 saya diminta oleh Tan Sri secara peribadi untuk berpindah ke Johor dan terlibat secara langsung lah dengan pembangunan UTM. Jadi saya terlibat dengan masa kampus di Johor tu masih kata orang ditebang pokok getahnya. dan saya di waktu tu kata orang duduk bersama dengan technician di quarters technician yang dekat dengan ladang India, ladang getah waktu tu. Dan kerana itu saya terlibat banyak dengan pembangunan UTM dan tahu apa yang Tan Sri nak sebenarnya, sebab dia for some reason lah, sorry saya kadang-kadang saya cakap Inggeris ni. Tahu, boleh bro. Tertentu, kadang-kadang atas sebab-sebab tertentu, kadang-kadang dia bercakap benda-benda yang kadang-kadang agak personal, agak peribadi kepada saya berkaitan dengan pembangunan UTM ni. Jadi kita perlu juga ingatlah yang sebenarnya perancangan induk pertama UTM ni telah dibuat di atas pentafsiran atau penterjemahan idea Tan Sri oleh Encik Ahmad Fakrul Razi bin Mahmud. Dia adalah merupakan ketua Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah di Fakulti Alam Bina UTM ketika itu. Jadi dia yang merupakan orang yang membuat perancangan pertama. Sebab Tan Sri dia nak semua benda tu buat in-house waktu tu. Sebab dia kata cuma orang yang daripada UTM yang boleh memahami UTM secara langsungnya dan akan menterjemahkan visi UTM ni kepada perancangan. Jadi kebetulan Encik Ahmad Fakrul Razi dia pernah juga terlibat dengan perancangan Pelan Induk kampus UKM di Bangi. Jadi dia mempunyai pengalaman dalam perancangan kampus. Jadi dia yang membuat perancangan induk untuk UTM di Skudai. Saya sebagai student ataupun pelajar kepada Encik Ahmad Fakrul Razi arwah tu. Jadi saya kata orang secara langsung saya dapat memahami apa tujuan master plan ataupun plan induk kampus berkenaan. Jadi kerana itu bila Encik Ahmad Fakrul Razi berhenti daripada UTM, saya menjadi orang yang macam reference kepada Tan Sri lah dalam terjemahkan idea dia. Terutama sekali apabila berkaitan dengan peletakan bangunan-bangunan di kampus yang baru dan begitu juga berkaitan dengan bagaimana nak melanskapkan kawasan kampus. Tan Sri ni tentunya kalau kita tengok Melayu tu kan, dia nak kampus ni sebagai satu kampus yang mencerminkan nilai-nilai Melayu dalam aspek kata orang kompleks ilmu kan. Tapi dalam masa yang sama dia merupakan orang yang berpegang kuat kepada tradisi. Kerana itu dia sebagai satu daripada perkara yang dia nakkan ialah kampus tu mestinya menunjuk kata orang ciri-ciri kemelayuan, bukan saja dari segi bentuk bangunan-bangunan dia, tetapi juga dari bentuk lanskap dia dan bentuk hubungan antara staf dan pelajar ataupun masyarakat kampus tu sendiri. Dia inginkan supaya menjadi satu contoh kepada bagaimana masyarakat Melayu tu boleh hidup dalam keadaan yang kata orang berkaitan dengan pencarian ilmu. Dan kerana itu dia
banyak perkara yang dia minta dalam sama ada dalam bangunan ataupun dalam lanskap dia, mesti kita ada sandaran kepada tradisi-tradisi Melayu. Jadi kerana itu kita tengok apa ni, banyak bangunan tentunya kita nampak dia punya apa ni bentuk dia kan. Tapi kalau dari segi lanskap tu kita kena pilih tumbuhan-tumbuhan yang kata orang sesuai, yang ada dia punya kaitan dengan kebudayaan dan tamadun Melayu. Jadi kerana itu kalau kita pergi ke kampus tu, kita tengok pokok-pokok yang berkaitan, terutama sekali pokok apa ni yang kita apa tu, pokok yang jadi warna kita tu apa, pokok apa? Pokok zaitun. Tak, pokok warna UTM. Pulasan. Pulasan. Pokok pulasan. Dia kata pulasan ni, untuk dia kata pulasan ni cuma pokok yang tumbuh di Semenanjung Tanah Melayu. Walaupun di seluruh apa ni Nusantara ada pokok ni, tapi yang warna yang unik tu terdapat cuma di Semenanjung Tanah Melayu, terutama sekali dari Perak. Di mana dia asal kan. Jadi saya kena fikir tentang perkara-perkara itu. Dan begitu juga tentang perkara lain. Kadang-kadang saya cakap kat dia, ada pokok-pokok yang nama dia pelik-pelik tak seri. Pasal kita orang Melayu ni, nama kadang-kadang bagi nama pokok-pokok ni nama pelik-pelik, nama mudah-mudah aja tapi apa pelik. Jadi kadang-kadang saya tak mau sebut nama yang lokal, saya sebut nama botanical pada dia. Dia pun kadang-kadang, kamu ni, dia kata, buatlah simple-simple sikit, macam mana saya nak faham. Bila saya sebutkan, dia gelar. Lepas tu dia gelar pokok tu pokok Ismawi. Susah lah kan. Macam saya bagi satu example lah, pokok yang menjadi apa gelaran nama Perlis, nama apa ni ibu negara Perlis tu pokok kangar kan. Pokok kangar. Jadi sekarang pokok kangar ni dah hilang nama. Dia ada nama lain. Jadi saya tak nak sebut nama tu. Pasal nama dia pelik sikit. Dia insist saya sebut. Jadi saya sebutlah, kata pokok ni nama Kotai Mama. Kan? Jadi dia gelak. Lepas tu dia panggil pokok Ismawi. Susah. Jadi whatever it is, yang kalau kita tengok dari segi kesimpulan, Tan Sri ni kadang-kadang dia bukan aja tengok dari segi keseluruhan kampus, pembangunan kampus, tapi dia tengok dari segi detail. Dari segi detail, dia amat prihatin tentang detail. Sebab dia kata kecantikan dan keunikan apa ni kerap Melayu adalah pada detail dia. Sampai dia tengok tentang urat-urat kayu dan sebagainya, dan bukan saja dari segi pokoknya tapi dari segi penggunaan kayu tu di mana, dan kadang-kadang dia kaitkan dengan apa ni, dengan apa tu kata orang, penggunaan yang tradisi dia, bagaimana jadi macam katakan apabila membuat ukiran untuk Dewan Senat.